والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Maha suci Allah Ta'ala, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi 'azim. Amma ba'd. Terima sekali saya ucapkan nasihat kepada Tuan Mahathir kita, iaitu PKM kita. Kita juga barisan guru Ustaz Fadali, Ustaz Aziz. Pada sekiranya ada guru-guru perempuan ya, tak nampak. Sebenarnya anak-anak yang dikasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekali saya nak betulkan sampai ke master je Ustaz belajar PhD dulu lagi ya. Dah lah mungkin berkat doa ke apa ke bisa sambung lagi PhD dan sebagainya. Ala kulli hal, kita kata ilmu adalah sepanjang hayat. Ilmu adalah sepanjang hayat. Bagaimana kita hidup, maka tanggungjawab kita adalah sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan walaupun macam mana kita duduk di mana sekalipun. Jadi tidak ada halangan kalau kita duduk di ceruk macam mana sekalipun. Pada zaman ini kita kata tidak mustahil orang sambung sampai ke PhD. Kawan Ustaz ada seorang duduk di Sabah juga, dia ulang alik seminggu sekali ulang alik daripada Sabah. Saya pergi ulang alik ke Universiti Melaya, sambung PhD dia. Lepas sudah PhD boleh balik ke Pahang. Jadi kita kata di mana-mana kita duduk hari ini, kita ada pelajaran online. Tahu? Kita boleh sambung online. Baik, alhamdulillah kita pada petang ini walaupun dengan cuaca yang kita rasa mungkin anak-anak rasa panas dan sebagainya, kita tahanlah sekejap. InsyaAllah mudah-mudahan dengan keberkatan kita duduk dalam majlis ini, InsyaAllah Allah Ta'ala akan membalas kita dengan kenyamanan di syurga kelak, walaupun kita berpanas-panas di dunia ini. Apatah lagi di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis satu lagi Nabi SAW ada menyebut, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Sekiranya kamu lalu ke satu taman daripada taman-taman syurga, maka hendaklah kamu berhenti ataupun mintailah ataupun duduklah di sana. Lalu bertanya sahabat Nabi, qala fama riyadul jannah, apa dia taman-taman syurga ni? Ada Nabi kata hilaqul zikri, iaitu halaqah-halaqah, perkumpulan-perkumpulan mengingati Allah SWT. Jadi kita berdoa supaya mudah-mudahan kita duduk di rumah Allah Ta'ala ni di surau Asy-Syafi'i menjadi saksi di akhirat nanti bahawa kita pernah duduk bersama-sama mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan apa cara sekalipun. Bukan semestinya dengan membaca Al-Quran sahaja dianggap sebagai zikir. Sedangkan Al-Quran sendiri dipanggil az-zikr. Juga zikir adalah mengingati Allah. Dengan adanya majlis ilmu ni kita boleh ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu, Allah Ta'ala turunkan berkat di mana Allah Ta'ala mengutuskan malaikat-malaikat akan pergi ke mana sahaja majlis-majlis yang disebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuklah majlis yang kita buat pada petang ini. Akan ditulis setiap orang nama-namanya. Jadi bagi kita, walaupun macam mana sekali nak tidur sekalipun, duduk di majlis ilmu, di tempat taman-taman daripada taman-taman syurga. Di dunia sudah ada taman-taman syurga. Antara taman-taman syurga di mana? Yang Nabi sebut, iaitu di antara baina baiti wa mimbari Raudhatun min riyadil jannah, di antara mimbar aku. Mimbar aku ni di Masjid Nabawi lah, di Madinah tu. Di antara mimbar aku dan rumah aku adalah Raudhatun min riyadil jannah. Raudhatun min riyadil jannah adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Mana kita yang kita sebut hari ni Raudhah.
Kalau kita pergi Masjid Nabawi, ada satu tempat yang tiangnya warna putih. Tiangnya warna putih. Di antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi. Di mana rumah Nabi? Tempat Nabi dimakamkan. Itulah rumah Nabi. Tempat Nabi wafat. Nabi wafat di bilik isterinya yang bernama Sayyidatina Aisyah. Di atas rindu Sayyidatina Aisyah, yang terakhir Nabi sentuh adalah sugi yang ada air liur Sayyidatina Aisyah. Jadi antara khasiat bersugi adalah memudahkan nyawa tercabut dalam keadaan musim. Jadi di situlah tempat Nabi dimakamkan. Nabi-Nabi akan dikuburkan, dimakamkan tempat dia mati, dia tempat dia wafat. Dan Nabi kita SAW tak wafat di tempat lain. Dia wafat di biliknya sahaja. Di biliknya, iaitu bilik Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi SAW yang paling muda. Dan Sayyidatina Aisyah, bila dapat kewafatan Nabi, dia bercita-cita nak dimakamkan di bilik dia juga. Selepas itu wafatnya ataupun meninggalnya ayah dia, Sayyidina Abu Bakar. Maka makam Nabi, kemudian ada di sisi makam Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga Sayyidatina Aisyah bercita-cita lagi nak dimakamkan di situ. Tetapi atas permintaan Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab, 2 kali dia minta kepada Sayyidatina Aisyah. Yang pertama sebelum dia meninggal, sebelum Sayyidina Abu Umar Al-Khattab dibunuh, dia minta izin dengan Sayyidatina Aisyah nak dimakamkan di sisi sahabat dia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan di sisi kekasihnya, iaitu Rasulullah SAW. Selepas Sayyidina Umar Al-Khattab dibunuh oleh Abi Lu'lu' dengan pisau yang telah dilomor dengan racun, Abi terburai perut dia, terburai, keluar air susu, minum air susu keluar, pengsang. Lepas pengsang, setelah daripada pengsang, soalan pertama yang ditanya, adakah orang Islam telah sembahyang? Kerana dia telah dibunuh ketika dia nak mengimamkan sembahyang subuh. Anak dia Abdullah bin Umar kata, boleh lagi dia tanya soalan begitu. Lalu dia minta sebelum dia wafat, dia minta, dan selepas sebelum dia wafat, masa dalam keadaan sakit itu, dia minta lagi dengan anaknya Abdullah bin Umar, minta izin dengan dengan Ummul Mukminin, minta izin dengan ibu kepada orang-orang beriman, iaitu isteri Rasulullah, izinkan aku dimakamkan di sebelah sahabat aku. 2 kali dia minta. Selepas dia meninggal, anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar minta izin lagi dengan Sayyidatina Aisyah. Sebab Sayyidatina Aisyah memang dia nak makamkan di sisi ayah dia dan suaminya. Ayah dia itu siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Suaminya Rasulullah SAW. Tapi oleh kerana Sayyidina Umar minta, jadi diizinkan. Itu terjadinya di sisi Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi nak katanya di sini, di atas dunia ni satu tempat yang dipanggil Raudhatun, iaitu taman syurga. Di Madinah tu kita tak sempat nak pergi Madinah. Kita bukan tiap-tiap hari. Hari ni nak pergi ke Raudhah, kena daftar dulu dalam aplikasi dia. Kita kena ada dulu daftar, baru boleh masuk. Kena menunggu 2-3 jam baru boleh masuk tempat yang dipanggil Raudhah. Namun kita ada satu peluang, iaitu berada di taman-taman syurga. Iaitu di mana? Di tempat-tempat yang mana kita boleh berkumpul dan mendapat ilmu daripada siapa-siapa sekalipun, yang juga dipanggil sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah. Tempat malaikat akan tuju di serata muka bumi Allah Ta'ala ni, di mana tempat tersebarnya ilmu agama. Disitulah dipanggil juga sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah. Okey, balik kita kepada tajuk tema kita pada hari ini. Jadi anak-anak semua ni rasanya hebat-hebat belaka lah. Ustaz bawa catatan Ustaz ni. Anak-anak dengar je ni, hebat-hebat belaka ni. Macam Imam Syafi'i dah. Ada catatan ingat di atas kepala belaka dah. Sebabnya itu bawa catat sikit dah. Qayyid, iaitu ikat al-ilma bil kitabah, ikat ilmu ni dengan menulis. Sebabnya begitu, ilmu ni seperti binatang buruan, dia cepat je lari. Kita ikat-ikat,
dia boleh lagi dah. Apa tahu lagi kalau kita tak ingat, sama juga itu. Kalau kita tak catat, dia akan hilang begitu sajalah. Kecuali dia orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala boleh ingat, ya. Dibalik kita kepada tema kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan nuzul Quran Karim. Jadi kita berada di sini mudah-mudahan juga dibagi sebagai zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam Al-Quran Karim, dalam banyak-banyak bulan Allah Ta'ala menyebut, dalam banyak bulan itu 12 bulan. Daripada yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak ciptakan langit dan bumi, ada 12 bulan di atas muka bumi ini. Dalam 12 bulan itu, satu bulan sahaja disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bulan apa? Bulan Ramadan. Satu kali sahaja disebut. Dan satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran, Ramadan. Sekali pun disebut, diiringkan sebutan Ramadan itu dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Jadi 12 kali disebut dalam Al-Quran, disebut pula dengan Al-Quran. Jadi menunjukkan hubungan di antara Ramadan dengan Al-Quran ini adalah sangat-sangat rapat, digandingkan seiring. Sebab itulah Al-Quran dan juga Ramadan tidak berpisah. Maksudnya dikatakan bulan Ramadan Syahrul Al-Quran. Jadi kita berkumpul pada hari ini bukan sekadar mengingati proses nuzulul Quran, walaupun dah terlewat dah, tapi kita kata tak apalah, kita ingat balik. Jadi Ibnu Katsir menyebut Ramadan bukan sekadar kita ingat bulan penurunan Al-Quran, tetapi Ramadan adalah bulan mengingati fungsi Al-Quran. Apa dia fungsi Al-Quran? Ibnu Katsir dalam kitabnya menyebut Ramadan bukan sekadar ingat bulan Al-Quran, tapi ingat fungsi-fungsi Al-Quran. Apa dia fungsi-fungsi Al-Quran? Itu wabayyinatin minal huda wal furqan. Itu menerangkan, menjelaskan kepada manusia kebenaran demi kebenaran, dan sebagai pemisah di antara hak dengan batil, di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Jadi neraca dia adalah Al-Quran. Siapa yang bertepatan dengan Al-Quran, maka dia adalah di pihak yang benar. Siapa yang menyalahi Al-Quran dan juga apa yang diamalkan dalam agama, maka dia di pihak yang salah. Baik, jadi mengenai proses penurunan Al-Quran ini, Ibnu Rajab Al-Hambali ada menyebut dalam setahun ini ada berbelas-belas malam, 17 malam, di mana bermulanya maghrib, dibukanya pintu langit. Dibukanya pintu langit, ada berbelas-belas di dalam setahun, dalam lebih kurang 17 hari di dalam setahun, di mana pintu langit dibuka sejak daripada maghrib. Maknanya bila pintu langit dibuka, apa yang kita perlu buat? Perbanyakkan doa. Antaranya adalah di dalam malam 17 Ramadan. Itu bulan pada hari diturunkan Al-Quran. Begitu juga 10 akhir Ramadan, 20, 1, 22 yang kita duduk pada hari ini. Maksudnya sejak daripada maghrib sampai ke subuh dibuka pintu langit. Perbanyakkanlah berdoa pada malam-malam yang akhir. Masa dah berbagi dalam sikit lagi dah, 2-3 hari lagi dah, nak raya dah. Jadi banyakkanlah berdoa sejak daripada maghrib. Selain daripada 1 Ramadan, selain daripada 1 Rejab, selain daripada nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban dan hari-hari yang lain. Hanya sedikit sahaja pintu langit dibuka. Maknanya bandingkan kita berdoa pada pukul 7.30 pada lepas maghrib, sama level dia dengan kita berdoa pada pukul 3 pagi. 3 pagi tu bukan semua orang dapat bangun pukul 3 pagi berdoa pada Allah Ta'ala. Tahu kan ada yang boleh bangun, yang mana dia bangun pukul 3 pagi berdoa. Payah nak bangun. Tahu, kita sahur pukul 4 pun payah nak bangun kan. Jadi itu antara satu kelebihan kita duduk sekarang ni, masa-masa ini. Baik, jadi dalam kita kata proses dan kita hari ini mengingati dalam nuzul Quran berlaku pada 17 Ramadan. Itu pendapat yang ramai, yang masyhur. Sebenarnya dengan 17 Ramadan juga ada satu peristiwa penting yang berlaku di zaman Nabi SAW bersama dengan sahabat. Apa dia? Itu berlakunya Perang Badar. Perang Badar juga berlaku dalam 17 Ramadan. Pada tahun itu diwajibkan berpuasa
takdir Allah Ta'ala menentukan 17 Ramadan pada tahun kedua hijrah berlakunya perang Badar. Nabi terpaksa keluar daripada kota Madinah, berjalan di tengah matahari yang terik untuk menghalang orang kafir yang sudah merancang begitu lama untuk menyerang balik. Menyerang balik, iaitu menyerang balik dia Madinah. Sebab apa? Sebab ada peristiwa lah, iaitu barang-barang yang bila Nabi berhijrah ke Madinah, barang-barang dan juga segala perkakas yang ada di rumah orang Islam di Mekah ditawan oleh orang musyrikin. Bila dibawa melalui Madinah, Nabi arahkan sahabat ambil balik barang-barang tersebut. Jadi sebabkan benda ni, timbullah perasaan yang sangat jahat di kalangan orang musyrikin untuk serang balik Nabi SAW di Madinah. Antara yang dirancang oleh Amr bin Hisham. Siapa dia Amr bin Hisham ni? Amr bin Hisham bin Al-Mughirah. Siapa dia ni? Yang kita kenali dengan nama Abu Jahal. Abu Jahal, bapa jahil. Jahil apa? Jahil terhadap kebenaran. Nama dia Abu Jahal. Nama sebenarnya Amr bin Hisham. Dia ada orang yang sangat-sangat memusuhi Nabi. Antaranya Abu Jahal dengan Abu Lahab. Abu Lahab bos saudara Nabi. Abu Jahal ni orang lain. Jadi dirancang oleh Abu Jahal. Dia kata kalaulah kita nak serang Muhammad dan juga sahabat-sahabat dia, kita serang bulan Ramadan, dia tak makan, kita makan. Waliknya adanya orang makan jadi gagah, orang tak makan jadi lemah. Takdir Allah Ta'ala telah berlaku 17 Ramadan juga berlaku perang Badar. Seiring dengan kita ingat kepada nuzul Quran, kita ingat perjuangan Nabi bersama dengan sahabat 313 dalam riwayat 314 berjuang menentang orang musyrikin dalam lebih kurang 1000 orang. Kemenangan berpihak kepada Nabi SAW dirakamkan dalam Al-Quran. Wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membantu Nabi SAW di perang Badar dalam keadaan mereka ini adalah jumlah yang terlalu sedikit, 313, 3 lawan 1. Mana musuh ada 3 orang, kita seorang. Kita nak lawan. Musuh dia letak senjata. Kalau zaman dia ni existing lah, dengan pemberian sekalian, kita guna pedang je. Nabi dan sahabat Nabi guna pelepah kamar sahaja. 2 ekor sahaja kuda. Kuda 2 ekor sahaja. Orang musyrikin 100 hingga 200 kuda. Lawan dengan 2 ekor kuda. Tetapi kemenangan bagi umat Islam, 70 orang musyrikin mati. Hanya dalam lebih kurang sekitar 14 orang sahaja orang Islam syahid di dalam medan perang Badar. Apabila selesai daripada peperangan, lalu malaikat Jibril AS bertemu dengan Nabi SAW. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa pandangan kamu terhadap orang yang berperang bersama dengan kamu kemudian syahid di medan perang? Ini disebut dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Apa pandangan kamu wahai Rasulullah terhadap orang yang berperang dan syahid di dalam perang Badar ini? Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku menyaksikan keimanan mereka dan aku mendoakan bagi mereka syurga. 14 orang ini, aku mendoakan mereka syurga. Aku menyaksikan keimanan mereka, boleh berperang, sanggup berperang dalam bulan yang panas Ramadan, yang asalnya namanya Ramadan. Sangat-sangat panas. Sangat-sangat panas. Dalam bulan itu mereka sanggup berperang, tinggalkan anak isteri di Madinah, keluar bersama dengan Nabi, berperang di Badar. Kemudian apabila malaikat Jibril mendengar Nabi berkata demikian, lalu malaikat pun Jibril mengatakan bahawa kalaulah itu pujian engkau wahai Muhammad terhadap sahabat-sahabat kau yang mati syahid di dalam medan perang Badar, maka kami juga para malaikat memiliki malaikat-malaikat yang terpilih untuk turut serta di dalam peperangan Badar. Manakala malaikat yang ada yang Allah Ta'ala putuskan supaya menolong Nabi di dalam peperangan Badar. Atau hebatnya orang yang pernah berperang dalam peperangan Badar. Sebab tu ranking sahabat, antaranya sahabat
Khulafa ar-Rasyidin yang paling aula ataupun yang paling afdal selepas Nabi, iaitu itu sahabat 4, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Sayyidina Ali. Kemudian diiringi selepas itu, iaitu baki lagi 6 orang yang Nabi isytiharkan ahli syurga, yang mubashiruna bil jannah, yang Nabi isytiharkan hidup lagi sudah boleh masuk syurga. Selepas ranking itu, mari selepas itu apa dia? Ahli Badar. Itu antara ranking sahabat-sahabat Nabi yang paling utama. Lepas daripada 4 khulafa ar-Rasyidin, kemudian 6 orang lagi yang telah Nabi sebut sebagai ahli syurga. Kemudian selepas daripada itu ahli Badar. Selepas ahli Badar, iaitu ahli perjanjian, iaitu ahli Ridwan, yang menuntut atas berita kononnya Sayyidina Uthman meninggal sebelum Nabi Fathu Makkah. Kemudian disusuli selepas daripada itu sahabat-sahabat yang lain. Ini ranking keutamaan sahabat-sahabat Nabi ya. Jadi kita kena tahu juga, kalau Nabi ada ulul azmi, sahabat-sahabat dan Nabi juga ada ranking-ranking dia ya. Jadi kita tengok pada masa penurunan Al-Quran pada zaman jahiliyah, kita bagi penurunan Al-Quran, bagaimana suasana orang Arab Mekah ketika itu? Macam mana suasana orang Arab Mekah ketika itu? Suasana Arab sewaktu penurunan Al-Quran tadi. Apa sebenarnya yang berlaku kepada masyarakat Arab? Masyarakat Arab mengalami satu krisis yang sangat besar. Yang pertama sekali antaranya nak krisis percayakan kepada Nabi SAW. Yang kedua, percaya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Yang pertama lepas, ketika Nabi kumpul, satu ketika Nabi kumpul di satu bukit di Mekah dekat dengan Kaabah. Nabi kata, kalaulah aku kata ada golongan, kumpulan yang akan menyerang kamu, ahli Mekah, adakah kamu percaya? Lalu mereka berkata, kami percaya. Kalaulah ada golongan yang ada sekumpulan tentera yang sedang bersiap-siap untuk memerangi kamu, adakah kamu percaya? Lalu jawab ahli Mekah, ya kami percaya. Lalu Nabi kata, aku telah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun baca Al-Quran Karim. Ketika saat itulah berdirinya Abu Lahab. Wailun, celakalah kamu, kata Abu Lahab. Alihada jama'tana, adakah kali ini kamu mengumpulkan kami semua ahli Mekah untuk mendengar apa yang kamu dakwa sebagai Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala? Adakah sebab ini kamu mengumpulkan kami? Kata Abu Jahal, celaka. Dia kata kepada siapa? Pada Nabi. Semerta juga Allah Ta'ala menurunkan tabbat yada abi lahabin wa tab. Semerta celakalah dua tangan Abi Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, isterinya bernama Ummul Jamil, Miss Universe, ratu cantik pada zaman jahiliyah, dimiliki oleh Abu Lahab. Dia kahwin dengan ratu cantik, nama dia Ummul Jamilah. Moh orang yang paling cantik sekali. Wa imra'atuhu, isterinya juga hammalatal hatab, pembawa kayu-kayu api neraka Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala balas apa yang dikatakan oleh Abu Lahab ketika mana dia menentang Nabi SAW. Suasana ketika itu adalah krisis yang dihadapi oleh masyarakat Arab, adalah krisis kepercayaan. Percaya kepada Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi. Mereka percaya kepada Nabi, tapi mereka tak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Dia mengalami krisis kepercayaan. Barulah Nabi SAW pernah menyebut di kalangan orang Mekah, Nabi kata satu ketika, Ra'aitu Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai yajurru qasbahu finnar. Aku telah melihat seorang yang bernama Amir bin Al-Luhai, Amr bin Amir Al-Luhai, Luhai bin Luhai, seorang yang bernama Amr bin Amir Luhai bin Luhai telah mengheret perutnya di dalam api neraka. Perutnya terburai, terkeluar daripada perutnya, usus-ususnya dia heret usus-usus dia dalam neraka. Sebab apa? Sebabnya dia awwalu man yughayyiru dina Ismail. Ialah orang yang pertama yang mengubah agama Nabi Ismail, agama fitrah, agama Hanif, agama daripada Nabi Ibrahim. Jadi orang ni yang nama Amr bin Amir bin Luhai.
Dia telah buat macam mana? Menghilangkan kepercayaan orang kepada agama Nabi Ismail. Mengubah. Macam mana dia ubah? Dia telah pergi bermusafir ke tempat luar. Dia buat balik berhala. Dia buat balik berhala, dia letak dekat Kaabah. Kerana perbuatan jahat dia inilah menyebabkan sehari demi sehari bertambahnya berhala di sekeliling Kaabah. Sehinggalah berbila lahirnya Nabi SAW, berapa jumlah berhala yang ada di sekitar Kaabah? Berapa? Sebanyak 360 berhala. Bermula yang paling besar, berhala Lata dan Uzza, serta Manat, berbagai-bagai nama, serta Hubal, nama-nama berhala berdiri di dekat dengan Kaabah. 360 ekor berhala, termasuk di dalam Kaabah sendiri. Sebab itulah Nabi ketika mana pembukaan kota suci Mekah, iaitu kejadian Fathu Mekah, cukup berlaku di dalam bulan Ramadan. Nabi ambil tongkat dia, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nabi sebut, kemudian Nabi tolak, Nabi jatuhkan berhala satu persatu. Berhala yang ada sekitar Kaabah, sehingga licin daripada kawasan Kaabah itu berhala-berhala yang telah dipacok oleh orang-orang musyrikin. Jadi orang yang pertama yang telah mengubah agama Nabi Ismail yang bernama yang tadi. Nama apa? Nama dia Amr bin Amir bin Luhai. Dia apa macam mana azab Allah Taala terhadap dia? Dia heret usuh dia yang terburai di dalam neraka. Di sini anak-anak kena faham. Jangan kita mulakan budaya yang tidak baik di sesuatu tempat. Kalau kita mulakan budaya yang tidak baik pada satu tempat, ada orang ikut, dosa itu pergi pada kita juga. Orang yang pertama yang memulakan. Kalau kita ajak orang lain buat jahat, tiba-tiba ada geng kita, ada pelapis pula. Generasi ni demi generasi bermula dengan orang seorang. Sama dengan Amr bin Amir al-Luhai ni. Dialah yang mulakan membawa patung-patung. Yang pertama patung perhiasan, kemudian ada ambil bekas konon-konon. Akhir sekali mereka semua. Itu bahayanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Jadi kita kena beringatlah. Ketika Nabi sebut hadis ni, ada keturunan Amr bin Luhai di sini ada. Nama dia adalah Ma'bad bin Aqsam. Ma'bad bila dengar Nabi sebut begitu, wahai Rasulullah, Nabi kata, sebelum tu Nabi kata, dan muka dia sama dengan muka kamu. Muka Ma'bad bin Aqsam ni. Lalu Ma'bad bin Aqsam kata, wahai Rasulullah, adakah serupanya muka aku dengan muka dia ni menyebabkan mudarat pada aku? Sebab dia adalah nenek moyang aku juga. Lalu Nabi kata, tidak. Kamu orang mukmin, dia orang kafir. Beza. Jadi walaupun daripada keturunan itu sendiri, tapi Nabi kata, ni Ma'bad bin Aqsam ni, kamu orang mukmin, tak sama. Kamu tak akan diazab oleh Allah seperti mana orang yang lepas-lepas nenek moyang kamu lain. Jadi itulah antara kita kata kepercayaan itu telah dirosok oleh orang ini, menyebabkan orang tak percaya kepada agama Allah Ta'ala. Sehinggalah Nabi datang pun orang susah nak percaya. Dulu molek je orang menyembah Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim mari ke Mekah, berduaan dengan anaknya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail membesar di Mekah dengan diiringi oleh telaga Zamzam. Datangnya suku pulang daripada Yaman, daripada Bani Jurhum. Kemudian Nabi Ismail berkahwin dengan Bani Jurhum, lahirkan berbagai keturunan. 27 keturunan daripada Nabi SAW sehingga Nabi Ibrahim AS. 27 orang. Datuk nenek moyang. Macam mana? Datuk nenek moyang. Tonyang lagi. Tonyuk. Apa lagi? 27. Tapi diwasatkan oleh orang ini. Dahulunya memang clear di bumi Mekah penuh dengan beribadat kepada Allah Ta'ala. Agama yang dibagi sebagai agama Hanif, yang diwarisi daripada Nabi Ibrahim AS. Jadi bila kita kata Al-Quran ini, seorang ulama bernama Al-Imam As-Sayyuti. Al-Imam As-Sayyuti meninggal dalam 911 Hijrah. Dia menulis satu kitab yang bernama Al-Qasa'is An-Nabawiyah. Al-Qasa'is An-Nabawiyah, khususiyat Nabi SAW. Apa yang disebut? Ada dalam 114 keistimewaan Nabi SAW
berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Salah satunya adalah ketika mana orang kafir mengatakan kepada Nabi SAW, maka akan dibalas oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Orang kafir kata Nabi ini orang gila. Ada Allah Ta'ala balas dalam surah At-Takwir, wa ma sahibukum bimajnun. Bukannya sahabat kamu, saudara kamu Muhammad itu seorang yang gila. Lalu orang kata lagi, Nabi ini buat syair. Masa zaman penurunan Al-Quran, itulah masa kehebatan Al-Quran berarti kehebatan bahasa Arab pada kemuncaknya. Kalau kita tengok graf, kemuncak bahasa Arab hebatnya pada ketika turunnya Al-Quran. Bila turun Al-Quran, orang dengar Al-Quran, langsung orang tolong syair dan sebagainya. Lalu bila dengar Nabi baca Quran, dia kata Nabi, dia kata apa ni? Nak kata syair pun bukan, nak kata mentera pun bukan. Lalu dia tuduh Nabi buat syair. Kata, oh dia pun nak bersyair juga. Kita bersyair, berkumpul ramai-ramai, dia pun nak bersyair juga, nak berlema juga, kata orang kafir kepada Nabi SAW. Lalu orang jawab dalam surah Yasin, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair dan yang seumpama dengan syair, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Apa yang kami ajar kepada Nabi adalah Quran dan juga peringatan yang nyata. Jadi itu antara salah satu daripada 114 keistimewaan Nabi berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Bila orang kafir kata gini, Allah Ta'ala jawab. Bila orang kafir kata gini, Allah Ta'ala balas. Backup, pertahankan Nabi. Sayangnya Allah Ta'ala kepada Nabi SAW, kelebihan Nabi SAW. Itulah kami kata kelebihan Nabi. Air yang paling mulia air dia, air Zamzam. Tidak. Air yang paling mulia adalah air ketika mana Nabi bersama dengan sahabat, tidak ada air ketika itu, Nabi rendam tangan dia di dalam Mekah, keluar air di tangan Nabi. Itulah air yang paling mulia sekali di muka bumi. Tempat yang dimakamkan Nabi SAW, itulah tempat yang paling mulia sekali, lebih mulia daripada tempat-tempat yang lain. Itulah makhluk yang Allah Ta'ala paling sayang. Maka kita boleh tak dia sentiasa berselawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan selawat itu akan dapat syafaat daripada kekasih kita Nabi SAW. Jadi itulah kita kata, apa-apa yang disebut oleh orang kafir akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini maknanya Allah Ta'ala akan tetap balas apa yang disebut oleh mereka. Itu dibandingkan dengan Nabi-Nabi lain, apatah lagi tidak boleh disebut langsung bila dibandingkan antara Nabi dengan orang-orang yang lain. Dengan orang biasa, dengan Nabi-Nabi yang lain pun Nabi dah banyak kelebihan. Sebab itulah orang bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, ketika pemerintahan kamu kenapa berlaku begitu, berlaku begini? Kan kita tahu kan dalam sejarah, bila wafatnya Nabi, ada golongan yang tak nak bayar zakat, ada golongan yang murtad, wal'iyadzubillah. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, janganlah kau bandingkan aku dengan Nabi SAW. Kerana ketika Nabi SAW ada, maka pintu langit terbuka. Dengan arti kata lain, wahyu sentiasa turun. Dan ketika aku memerintah, pintu langit tertutup. Jadi jangan kau bandingkan aku dengan Nabi SAW. Apatah lagi dengan orang lain. Tak, dia lagi orang mengaku Nabi dah, mengaku Rasul lah. Jauh bezanya. Itulah Nabi SAW menghadapi krisis yang sangat hebat ketika itu. Krisis orang payah nak percaya kepada Nabi yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita ni Al-Quran, Al-Quran ada di kiri di kanan, orang Islam ada di kiri di kanan, depan belakang, semua orang Islam. Pada zaman dulu, pada zaman Nabi SAW di Mekah, tidak ada orang percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Lepas tu dah Nabi menyusup 3 tahun berdakwah secara secara sembunyi, duduk di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Usia dia dikatakan lebih kurang 18 tahun je. Hebatnya sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi. 18 tahun boleh menyediakan rumah pada Nabi itu berdakwah. Kita 18 tahun tidak tahu benda dia. 18 tahun Zaid bin Usama bin Zaid boleh membawa satu gerombolan tentera melawan tentera Rom. 18 tahun. Dia 18 tahun boleh. Beza kita dengan sahabat. Bila kita tengok sahabat itu, kita kena tanam keinginan.
supaya kita boleh jadi seperti sahabat Nabi SAW. Hebatnya Nabi boleh didik 70 orang yang hafal Al-Quran. Hebatnya mereka ni, mereka hanya dengar, hafal Al-Quran, percaya. Kita buka dalam surah Al-Baqarah. Sebelum sebut tentang perang, sebelum sebut tentang hukum hakam, sebelum sebut tentang puasa, sebelum sebut tentang perniagaan, zakat dan riba dan sebagainya, nikah, kahwin dan sebagainya, apa yang Allah Ta'ala sebut? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya kepada perkara ghaib. Maknanya kepercayaan. Walaupun tak nampak di mata syurga dan neraka, pahala dan dosa, tetapi mereka yakin perkara ghaib. Itu kita kata, apa yang ditanam oleh Nabi, keimanan kepada perkara ghaib. Sebab itulah sahabat Nabi hebat. 70 orang boleh beriman, boleh hafal Quran, hanya dengar sahaja. Dengar daripada Nabi, dia hafal dan dia beriman kepada Allah Ta'ala. Kita bukan nak suruh dengar, kita nak suruh baca. Kita bukan setakat kita ada Al-Quran. Dulu mereka tak ada Al-Quran, mushaf tak ada. Dengar Nabi baca, nampak. Kita ni mushaf di mana-mana, berbagai-bagai mushaf. Mushaf Madinah lah, mushaf Wakaf Indidak lah, mushaf Qiraah lah, berbagai-bagai mushaf. Cantik pula Quran tu, dicetak di Mekah lah, Madinah lah, Yayasan Restu lah, macam-macam. Comel Al-Quran tu, tunggu baca je. Sahabat Nabi macam mana Nabi didik? Dengar, hafal. Kita ni bukan kita nak suruh dengar dan hafal, kita ada dah Quran depan mata kita. Jadi mereka ni satu ayat. Orang yang tak dapat pergi ke majlis Nabi, dia pun tanya, apa dia ayat-ayat tu hari ni? Dia pun baca, dia pun hafal. Lepas tu sepah. Begitulah kehidupan para sahabat Nabi SAW, percaya dengan perkara ghaib. Dan inilah kehebatan Nabi mendidik para sahabat Nabi SAW. Bila Nabi sebut, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syari'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat, akan menjadi penolong dan pembantu dia pada hari kiamat. Saya nak tanya, sahabat dari Allah, kata bukan mu ayah kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, sambung, wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in yawma idin sya'nun yughni. Pada hari akhirat kelak, yang mana yafirrul mar'u min akhihi, telah lari bertengkiran, lari daripada seorang dengan sahabatnya ataupun adik-beradiknya. Wa ummihi wa abi, ayah dan mak dia lari daripada dia. Ayah dan mak pun lari. Wa sahibatihi wa bani, kawannya dan anak-anak dia lari daripada dia. Likulli imri'in yawma idin sya'nun yughni. Pada ketika itu, setiap orang akan sibuk dengan hal masing-masing. Jadi nak khabar ni, orang yang paling rapat dengan kita. Kalau suami, isteri dia paling rapat. Kalau kita anak, ayah dan mak kita yang paling rapat. Kalau kita di asrama, sahabat kita yang paling rapat. Apa yang berlaku, kita yang akan tolong sahabat kita di dunia. Tapi Allah Ta'ala tunjuk di hari akhirat nanti, gambaran dia berbeza. Semua akan lari, akan sibuk dengan urusan masing-masing. Hatta disebut para Nabi sekalipun berjumpa dengan Nabi, jumpa dengan Nabi Nuh, jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Ibrahim, jumpa dengan Nabi Isa. Masing-masing kata, nafsi, diriku, aku tak boleh tolong. Sehinggalah Nabi yang bagi tolong, Nabi Muhammad SAW, itu dengan syafaat yang paling besar, dikenali sebagai syafaatul uzma. Nak kabarnya di sini, di dunia nampak, di akhirat akan lari di antara satu sama lain. Tetapi ada makhluk Allah Ta'ala ini akan sentiasa bersama dengan manusia itu. Apa dia? Al-Quran. Al-Quran dan puasa akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala, menjadi peguam bela di hadapan Allah Ta'ala.
Kata Al-Quran, Ya Allah, mereka di dunia ini telah menghalang matanya daripada tidur kerana membaca aku. Maka bantulah dia, Ya Allah. Aku menyaksikan dia orang baik. Bantu dia, Ya Allah. Puasa pula bercakap di hadapan Allah, Ya Allah, siangnya mereka ini telah menahan perutnya daripada makan. Kerana berpuasa, maka bantulah dia, Ya Allah. Al-Quran wasyam yashfa'ani. Dua orang yang akan bantu. Al-Quran dan juga puasa akan membantu menjadi peguam bela. Bukan pendakwa raya, tetapi peguam bela yang akan membela orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Quran. Kalau kita sebelum tidur, bacalah surah Al-Mulk. Sebab bila masuk ke alam barzah, yang lain semua lari kecuali amalan kita dan yang menemani kita supaya kita tidak rasa takut di dalam alam kubur yang begitu gelap. Datangnya lembaga yang berupa dengan orang yang cantik berseri-seri menemani kita supaya kita tidak rasa risau. Itulah surah Al-Mulk yang kita baca, yang Nabi kata, siapa yang membaca surah Al-Mulk, dia akan bantu daripada azab kubur. Itu juga di dalam alam akhirat nanti. Al-Quran akan bantu. Dia akan berupa bentuk makhluk Allah Ta'ala. Kalau saya nak cerita, Allah Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan. Sebelum masuk syurga, selepas daripada timbangan, akan datang makhluk yang berupa dengan kematian. Tak silap Ustaz, dalam hadis menyebut kematian itu berupa seperti anak kambing, lalu akan disembelih kematian. Kematian itu berupa macam anak kambing, disembelih. Selepas disembelih, tidak ada lagi kematian selepas itu. Dia kata, benda yang kita tak nampak. Begitu juga Al-Quran akan menjadi seperti lembaga di akhirat nanti, yang akan membantu kita di akhirat nanti. Tak takut tak sedia, nampak dulu satu lebih. Sudah peringat. Okey, jadi kita bersempena dengan bulan penurunan Al-Quran ini dan juga hari nuzul Al-Quran ini, adalah kita sama-sama mengambil pengajaran daripada apa yang Nabi SAW sebut. Bacalah Al-Quran, dan aku tak sebut alif lam mim satu huruf. Aku sebut alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf dibalas dengan 10. Berapa bilangan huruf dalam Al-Quran? 340,470. 340,470 huruf. Bayangkan darat dengan 10. Jadi berapa? 3,404,700 kelebihan yang kita dapat kalau baca daripada surah. Comel dah Allah Ta'ala susun 30 juzuk setiap hari, 30 hari, satu hari satu juzuk. Ayat yang paling panjang sekali, surah yang paling panjang, iaitu surah Al-Baqarah, 286 ayat. Dan surah yang paling pendek, surah dia Inna a'tayna al-Kautsar, 3 huruf. Ada? Bilangan ayat di dalam surah Al-Baqarah ni menarik, sangat menarik. Berapa tadi saya kata? 286 ayat dalam surah Al-Baqarah. Kita baca dulu 286. 28 adalah surah Madaniyah, 86 adalah surah Makkiyah. Menarik bilangan ayat dalam surah Al-Baqarah. 28 campur 86, 114 surah di dalam Al-Quran Karim. Sebanyak ayat 6,236 ayat. Jadi kita kata bacalah Al-Quran. Kerana susunan Al-Quran ini sangat-sangat hebat. Kita kata dalam bulan Ramadan kita ambil peluang. Hari ini kalau ada yang khatam, Alhamdulillah. Ada pelajar-pelajar yang jumpa Ustaz Azmi, dia kata dia dah khatam Al-Quran. Kita nak orang macam tu. Kalau boleh tiap-tiap tahun kita paling kurang sekali kita khatam sebelum balik rumah. Yang balik rumah main necong dah lah. Kalau boleh hari ni, malam ni dijaga sikit, baca. Balik rumah sambung sebelum daripada 1 Syawal.
Jadi itulah kalau boleh. Perkara yang baik sekali yang anugerah Allah Ta'ala terima daripada Allah Ta'ala adalah Al-Quran yang sebagai mukjizat sepanjang zaman. Jadi itulah Al-Quran ini Allah Ta'ala cabur orang kafir datang ke atas satu surah dengan seumpama dengan Al-Quran, berkata hebat dengan bahasa Arab. Datang ke satu surah sahaja, okey, tak boleh. Datang ke satu ayat sahaja, sejak daripada zaman Nabi sampai sekarang tak ada orang pun boleh tandingi bahasa Al-Quran. Tak boleh buat surah seperti mana Al-Quran. Ada seorang yang bernama Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab mengaku Nabi. Dia kata aku pun boleh buat Quran juga. Jadi pun dia buat. Macam mana ayat surah yang dibuat oleh Musailamah? Dia buat kan? Dia kata dia boleh buat Quran juga. Dia kata dia pun buat Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, lahu qurtunut tawil, lahu zaid, gajah, wa ma adraka mal-Fil. Mu tahu tak apa dia gajah? Lahu qurtunut tawil, dia ada belalai yang panjang. Wa lahu zaid, dia ada juga ekor. Lah, orang biasa pun boleh buat. Kita kata dia nak juga buat. Ni Musailamah Al-Kazzab, dia kata Nabi bila Nabi duduk dalam telaga jadi banyak air. Dia pun duduk dalam telaga. Bila duduk telaga jadi kering tu. Itu dia Allah Ta'ala istihza. Allah Ta'ala menghina dia. Hanya Musailamah Al-Kazzab diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Zaman Nabi lagi diperangi, Nabi utuskan sahabat Nabi bagi bunuh Musailamah Al-Kazzab. Jadi Al-Quran ni adalah kitab yang mukjiz, yang mana kita kata hebatlah. Salah kita lagi tentang apa dia mukjizat dalam Al-Quran. Ayat yang pertama yang Allah Ta'ala turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Awak nak jadi apa? Engineer, awak nak jadi arkitek, awak nak jadi doktor, awak nak jadi apa sekali kau jadilah. Tapi dengan satu syarat, awak belajar dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan jadi doktor tiba-tiba bunuh orang. Ketika saat orang mengandung zina, dia mengadu nak suruh gugur anak, dari segi syarak tak dibenarkan kalau dah ada bernyawa, tiba-tiba kerana duit bunuh orang. Ini dia ikrah dengan nama Allah. Arkitek buat bangunan, tiba-tiba curi situ curi sini, menyebabkan bangunan rosak. Itu belajar sebab tidak dengan nama Allah. Kata ayat pertama, Iqra. Iqra ni kesinambungan belajarlah dengan nama Allah. Mesti Allah Ta'ala seiring dengan kita, agama seiring. Nak jadi apa-apa jadilah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kehebatan dalam surah yang antara 5 ayat yang terakhir ni. Yang terakhir ni. Kehebatan antara ayat pertama yang Allah Ta'ala turun 5 ayat tu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Alaq. Allah Ta'ala menciptakan manusia daripada alaq. Alaq sendiri ada 3 makna. Alaq. Allah Ta'ala menciptakan manusia daripada alaq. Yang pertama maksud dia pacar. Yang kedua maksud dia tergantung. Yang ketiga maksudnya dari segi bahasa Arab iaitu darah. Allah Ta'ala menciptakan daripada alaq. Yang pertama macam pacar. Berapa macam pacar? Bila terjantungnya benih antara lelaki dan perempuan, maka benih ini akan melekat ke dinding rahim perempuan. Dia akan sedut darah daripada rahim ibu kita. Makin besar. Maka alaq boleh diartikan seperti mana darah. Pacar. Yang kedua tergantung, dan bentuknya tergantung di dinding rahim. Yang ketiga makna dia darah. Memang selepas dia tergantung, akhirnya dia akan terkumpul bentuk darah, lepas tu jadi daging, lepas tu jadi tulang, lepas tu jadi baby. Keluarlah kita. Ayat 1 hingga 5 pun menyaksikan mukjizat dari segi ilmu sains sekalipun. Ada hebat Al-Quran dari sudut ilmunya, dari sudut hurufnya, dari sudut perkataannya, dari sudut iramanya, hatta dari sudut bilangan yang saya sebut tadi pun. Hebatnya Al-Quran, tidak tergambar dan tidak terbongkar lagi. Banyak benda-benda yang belum terbongkar lagi. Ada ayat yang Allah Ta'ala sebut tadi, ala, itu juga bala qadirina ala an nusawwiya banana.
Bahkan kami mampu untuk menyamakan banana tangan-tangan manusia yang seluruh dunia mengakui hari ini. Cok jari, perbezaan cok jari tidak sama walaupun berbilion-bilion orang. Al-Quran sudah sebut, sudah begitu lama. Jadi dengan bentuk itu kita mesti dalam keadaan menghormati Al-Quran, mentazimkan Al-Quran, meninggikan Al-Quran, jangan mempersia-siakan Al-Quran, baca Al-Quran walaupun kita tersekat-sekat bacaan kita. Belajarlah Al-Quran kerana Nabi pun belajar lagi. Nabi belajar dengan Sayyidina Jibril. Nabi yang diturunkan Al-Quran pun mendengar daripada sahabat, suka dengar daripada sahabat dan belajar lagi dengan Sayyidina Jibril. Apatah lagi kita? Kena belajar, kena tambah lagi, kena betulkan bacaan sehari demi sehari ya. Jadi mudah-mudahanlah kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan yang penting yang kita adakan pada hari ini mendatangkan keberkatan kepada kita, menambahkan ilmu kita dan menambahkan kekuatan semangat kita untuk beribadat kepada Allah SWT. Dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita, yang puasa kita dengan bacaan Quran kita daripada azab Allah SWT di akhirat nanti. Allah Adam ini itu saja. Segala yang baik itu datang kepada Allah Ta'ala, segala yang buruk itu dan juga kelemahan itu datang kepada diri Ustaz sendiri, tidaknya daripada Allah SWT itu. Kita tutup berdoa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. يا الله jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami nafsin la tashba' daripada diri yang tidak pernah kenyang-kenyang. Wa min du'a la yasma' daripada doa yang tidak didengar. Wa min haula'il arba' daripada tempat-tempat ini ya Allah. Ya Allah, ampunlah segala dosa kami, dosa kecil kami, dosa besar kami, dosa tersembunyi kami, dosa terzahir kami ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah. Selamatkanlah kami daripada azab neraka ya Allah. Tuliskanlah kami bersama-sama dengan orang-orang yang beriman ya Allah. Di kalangan siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar perempuan boleh duduk ke bawah.